Nampak ke slide? Nampak ke slide? Okey, nampak eh? Okey, tadi saya cerita sampai mana? Dabitah kan? Nak cakapnya, Dabitah ni kan, saya sempatlah mengajar dia tingkatan 5 dulu. Masa tu nak cakapnya dia ni memang atlet yang pelapis, yang negara punya kan, pelapis punya kan. Memang dia dekat Malaysia ni, balik dekat Malaysia sebulan sebelum SPM. Nak cakapnya dia punya pengorbanan terhadap negara ni sangatlah tinggi. Jadi tak wajarlah bagi yang TV3 yang keluar berita kan, dia kata Dabitah ni gagal membawa pulang pingat emas kan. Okay, bagi saya tak wajar. Kenapa? Sebab bagi saya pencapaian dia yang dapat gangsa ni memang dah okey sangat-sangat, sebab kita bertanding dengan negara-negara lain di peringkat dunia kan. Olimpik kan. Jadi bila dia dapat gangsa tu pun saya rasa macam satu pengiktirafan yang sangat-sangat baiklah bagi Malaysia sendiri. Okey. Sebabnya dia terlampau banyak pengorbanan dia dalam aspek sukan kepada negara Malaysia. Okey, tu cerita kakak awak lah. Tapi mana tahu 10 tahun, 5 tahun akan datang awak pula yang akan pergi Olimpik kan. Sama-samalah kita aminkan. Ada lagi daripada SSBJ yang dapat pergi Olimpik. Okey, seterusnya kita masuk kepada ciri dan kesan beriman kepada Allah SWT. Okey, ciri orang yang beriman. Apa ciri dia? Ciri ni perkara yang ada dekat seseorang tu. Bila nak kata dia ni seorang yang beriman, okay, pertama, dia mengesahkan Allah SWT dalam ibadat. Okay, dia mengesahkan Allah SWT dalam ibadat. Okay, macam mana dia mengesahkan Allah ni? Okay, macam mana dia mengabdikan diri kepada Allah SWT. Tu yang pertama. Mengabdikan ni maksudnya dia buat apa yang Allah suruh. Contoh dia solat, puasa, menunaikan zakat, menunaikan haji, mengeluarkan zakat, menunaikan haji. Semua tu dia mengabdikan. Okey? Boleh? Faham? Faham ke setakat tu? Faham ke? Okey, faham eh? Okey, yang kedua, ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT. Ikhlas. Bila ciri orang yang beriman ni, dia akan ikhlas melakukan ibadat kepada Allah SWT. Okey, dekat skrin tu saya rasa awak boleh besarkan skrin telefon boleh besarkan kan? Betul tak? Ke tak boleh? Boleh Kalau kurang jelas. Okey, lagi. Okey, lagi yang kedua, takut kepada Allah SWT. Yang kedua ni, bila kita ni beriman kepada Allah, kita akan rasa takut kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah ni dia ada malaikat yang mencatat amalan manusia. Dia ada pengawal dia. Siapa? Malaikat Raqib dan juga Atik. Ada lagi malaikat lain apa yang menjaga. Tajuk-tajuk malaikat ni awak akan belajar tingkatan 2. Tapi sebenarnya awak dah belajar kalau nama-nama malaikat tu kan dekat sekolah rendah, betul tak? Nak cakap kat sini, bila kita beriman pada Allah, kita akan rasa takut kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah ni dia ada pengawal dia. Siapa pengawal dia? Malaikat lah. Malaikat yang akan mencatat segala amalan-amalan manusia. Siapa? Malaikat apa? Malaikat Raqib dan juga malaikat Atid. Malaikat Raqib catat amalan baik manusia. Malaikat Atid catat amalan buruk manusia. Okey? Boleh? Okey, lagi. Apa? Yang tengok warna hijau ni kan? Bila kita beriman pada Allah, kita akan menjauhi perkara yang mungkar. Kenapa? Sebab kita faham, kita tahu yang adanya malaikat yang mencatat amalan kita. Walaupun sekarang kan musim pandemik kan. Bila pandemik, semua murid dekat Malaysia ni semua akan ada gadget. Semua akan dapat line internet. Mak ayah sediakan kan untuk masuk kelas. Tapi saya nak cerita ni, saya nak cerita satu benda. Okey. Walaupun awak dah habis kelas dengan cikgu kan, awak pun layari laman web tertentu yang cikgu tak tahu, mak ayah tak tahu, tapi sebenarnya ada pegawai-pegawai yang
tahu. Si fulan masuk laman web tertentu. Boleh? Boleh ke? Faham ke maksud saya? Faham ke? Faham Okey, faham Okey. Maksudnya dekat kita, walaupun awak ni dah di luar pengawasan kelas, cikgu mata pelajaran, di luar pengawasan mak ayah, tapi bila awak, sebabnya kita punya gadget ni, laptop ke, telefon ke, memang dipantau. Memang kerajaan Malaysia tahu berapa berapa juta yang masuk laman web tertentu tu. Contoh berapa juta masuk YouTube, dia tahu, dia dapat trace kat situ. Okey, jadi apa yang saya nak cakap kat awak ni? Sebenarnya saya nak cakap, awak kena berhati-hati dalam memilih laman web ataupun buat perkara-perkara dalam berkait dengan media sosial ni. Kenapa? Sebabnya sebab kita ada akta cyber. Bila berkait dengan akta cyber ni, dia berkait dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan jenayah. Faham? Bila dah masuk jenayah, okey, bila awak dah termasuk dalam aktiviti cyber jenayah ni, awak takkan terlepas daripada dikenakan tindakan undang-undang. Boleh Jadi nasihat saya awak perlu jaga-jagalah. Okey, nak tarik, nak masuk laman web mana tu, kena tengok. Kalau terkena yang dengan scammer, lagi sakit. Okey, scammer tu tak apalah, nak tipu duit kan. Tapi ni kalau terkena laman web yang melibatkan jenayah, tu teruk. Okey, boleh? Boleh ke jaga aspek tu? Boleh ke jaga? Boleh ke? Faham Sebab kita memang ada webinar daripada sekolah SMK Wangsa Maju, section 2. Memang dia buat webinar dengan polis jenayah. Kat situ kita boleh tahulah berapa statistik murid-murid yang umur 18 tahun ke bawah melayari laman web yang tertentu. Okey, laman web yang tak sepatutnya awak masuk pun, tapi awak masuk kan. Jadi tak boleh sebabnya mungkin laman web tu dimiliki oleh agensi-agensi ataupun dimiliki oleh kerajaan. Kenapa awak nak masuk kan? Tak perlulah. Yang perlu masuk adalah Google Classroom. Tu je lah. Okey, Google Meet tu je. Okey. Okey lagi. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang beriman ni adalah mengesakan Allah SWT dalam berdoa. Okey, maksudnya kat sini kita yakin dengan kekuasaan Allah SWT, berikhtiar dan tawakal kepada Allah SWT. Okey, kita ikhtiar lah. Lepas kita dah usaha, kita ikhtiar. Lepas tu kita tawakal. Okey, lagi cinta yang mutlak kepada Allah SWT. Macam mana cinta yang mutlak? Mutlak ni kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita taat dan patuh segala perintah Allah SWT, berkorban demi ketinggian agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Boleh? Boleh ke? Boleh ke setakat tu? Boleh. Okey, saya rasa saya stop kelas setakat ni untuk Gmeet. Sekejap je saya nak screenshot siapa yang masuk. Zul. Siapa ni? Ada yang guna apa? Telefon mak ayah ke? Ada yang guna telefon mak ayah ke? Ada yang guna telefon mak ayah ke? Tak ada Okey, saya rasa kelas setakat ni saya akan bina 5 soalan dalam pool Telegram. Nanti masuk jawab. Okey? Boleh? Terima kasih yang masuk kelas.
Ambil sampai sini.